Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli dengan pelbagai berita menarik di astroawani.com. Beberapa berita menjadi tumpuan dan mendapat perhatian di astroawani.com dan juga di media sosial, dan kita nak kongsikan tentang industri pelancongan. Itu menjadi antara fokus kita pagi ini. Tapi sebelum itu kita nak mulakan dengan kemas kini terbaru COVID-19 dalam dan juga luar negara. Kita mulakan dengan apa yang dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan setiap hari dan semalam. Apa yang direkodkan adalah 9 kes baharu yang direkodkan setakat 12 tengah hari semalam. Ini menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah sebanyak 96 kes. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan dalam satu kenyataan media ingin dimaklumkan daripada 9 kes baru yang dilaporkan, 4 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara. Ini melibatkan 3 orang warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara yang berkahwin dengan rakyat Malaysia. Manakala 4 kes import tersebut adalah dari Indonesia, iaitu 2 kes, Singapura 1 kes dan Pakistan 1 kes. Ini yang dikongsikan beliau menerusi Facebook semalam. Dan daripada 5 kes penularan dalam negara pula, 1 kes adalah bukan warga negara Malaysia, iaitu kes saringan sebelum berlepas ke luar negara, dan beliau didapati tidak bergejala dan telah pun dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Manakala baki 4 kes penularan dalam negara pula adalah dalam kalangan warga negara Malaysia, iaitu di Sarawak 4 kes. Dan tambahnya 4 kes tersebut melibatkan 1 kes saringan kontak rapat dalam kluster Mambung, iaitu antara 1 kes baru yang telah pun dikesan oleh KKM, 1 kes saringan pra-prosedur di Hospital Bau dan 2 kes daripada kluster Stutong, iaitu kluster baharu. Kalau kita lihat sebelum ini, banyak kluster baharu yang dicatatkan di Sarawak. Yang mungkin kita boleh menjangkakan gelombang kedua pula di negeri itu. Dan kita juga ingin berkongsi kepada anda semua di mana ketika kenyataan dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut menjelaskan iaitu pemantauan 2 lagi kluster telah pun ditamatkan, iaitu melibatkan kluster warga emas Kuala Selangor dan juga kluster Labu Lanjut Sepang telah pun ditamatkan tempoh pemantauan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selepas 28 hari tiada rekod kes positif baru dicatatkan. Dan ini kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah di laman Facebook, di mana beliau sendiri berkata dengan penamatan 2 kluster berkenaan, jumlah kluster tamat setakat ini ialah sebanyak 62 kluster. Dan berdasarkan infografik catatan yang sama, kluster warga emas Kuala Selangor mencatatkan 8 kes positif COVID-19 melibatkan warga negara tanpa sebarang kematian sepanjang tempoh pemantauan. Dan kluster Labu Lanjut pula mencatatkan 5 kes positif melibatkan warga negara tanpa sebarang kematian dilaporkan. Apa yang anda kongsikan sebentar tadi, terdapatnya kluster baru iaitu kluster Mambung di Sarawak. Dan sekaligus ia memberikan satu kerisauan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga memohon ataupun menggesa kita supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Tidak semestinya kita membebaskan ataupun tidak semestinya kita melonggarkan segala sekatan-sekatan ini, memberi peluang kepada kita untuk tidak melakukan SOP dan sebagainya. Nada. Ya, bercakap tentang kluster Mambung, itu juga yang dikongsikan oleh pihak Kementerian semalam oleh Ketua Pengarah Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Katanya kluster Mambung di Sarawak yang mula dikesan Khamis lalu kini telah meningkat kepada 5 kes positif COVID-19 dan katanya 10 individu telah disaring dalam kluster tersebut. Seramai 65 orang masih menunggu keputusan, dan kluster ini melibatkan warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara, iaitu warga Filipina yang merupakan kes indeks kluster ini, iaitu kes ke-8,700 ke-32. Dan kluster aktif di daerah Samarahan dan Kuching itu dikesan selepas saringan kesihatan dijalankan terhadap kes kedua, iaitu pekerja di syarikat terbabit. Dan seperti apa yang dimaklumkan Hafizi tadi, ini tidak bermaksud kita lihat beberapa kluster telah pun ditamatkan, terutamanya kluster Sri Petaling, antara kluster terbesar yang direkodkan di negara kita, dan pada satu ketika merupakan satu ancaman terbesar dalam kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Tetapi kita lihat ada kluster baru yang masih lagi direkodkan. Jadi ini bermaksud kita tak boleh ambil mudah dan kita tidak boleh terlalu selesa dengan situasi COVID-19 ini. Dalam pada itu, untuk mencegah berlakunya gelombang kedua, kini ada satu kempen terbaru yang dijalankan oleh KKM, kempen Elak Sembang Dekat. Itu yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, bercakapkan tentang kempen terbaru ini, Elak Sembang Dekat, dalam usaha untuk mengekang gelombang kedua COVID-19 di negara ini. Dan itu susulan daripada
peningkatan kes yang kita lihat dan juga kluster-kluster baru yang kita kesan sejak kebelakangan ini, dan katanya inisiatif yang dijalankan itu merupakan antara langkah yang dihebahkan kepada orang ramai selain juga pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial. Salah satu teguran untuk kita mengelak COVID-19 ialah sembang jarak dekat kerana penjarakan selamat untuk droplet sampai ke individu lain ialah lebih kurang 1 meter. Kemungkinan untuk sampai ke tubuh lebih mudah dan pantas dan tidak boleh disekat kalau mereka ada COVID-19 ataupun gejala. Dan kalau kita lihat, mungkin tinjauan saya sendiri kalau pergi ke tempat awam ini, pergi ke pasar raya besar dan sebagainya, ramai sebenarnya yang kurang memakai pelitup muka sejak kebelakangan ini. Mungkin ramai yang dah mungkin selesa, tapi ini mungkin kempen baru yang kita boleh amalkan, elak sembang dekat, kerana kalau kita lihat ada juga baru-baru ini laporan tentang kemungkinan COVID-19 ini boleh tersebar melalui udara sebagai satu airborne disease. Jadi itu satu kebimbangan yang mungkin kita boleh pertimbangkan juga sementara kita melonggarkan aktiviti sosial, aktiviti ekonomi dan sebagainya, tetapi perlu lagi masih ambil langkah berjaga-jaga itu. Dan kalau kita lihat kepada Kementerian Kesihatan sendiri menggalakkan ataupun memberi fokus kepada elak sembang dekat, tetapi ada juga pakar-pakar yang menasihatkan orang ramai untuk mengelakkan 3S sebenarnya. Mengelakkan tempat yang sempit, tempat yang sesak dan juga elak sembang dekat. Jadi ini merupakan satu penekanan yang amat menarik sekali. 3S ni di mana kita perlu mengelakkan untuk kita terhindar daripada penularan COVID-19. Itu melihat kepada kempen-kempen yang digalakkan ataupun kempen-kempen yang dijalankan oleh kerajaan. Tapi kita nak lihat antara tumpuan ataupun antara perkara yang menjadi tumpuan dalam sidang media ataupun kenyataan media yang dikeluarkan oleh KKM. Kita saksikan ini. Baik, selain daripada kempen-kempen untuk menggalakkan rakyat Malaysia tidak terlalu selesa dan masih lagi ambil langkah berjaga-jaga, berwaspada dalam memerangi COVID-19 itu, dalam masa yang sama ada satu lagi inisiatif ataupun usaha yang digerakkan oleh kerajaan ketika ini adalah untuk menyelamatkan, untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di serata dunia. Ini telah pun dijalankan sejak mulanya pandemik global yang tercetus sejak awal tahun ini. Tapi ini salah satu isu yang mendapat perhatian orang ramai, membabitkan jemaah tabligh rakyat Malaysia yang terkandas di India sejak Mac lalu akibat pandemik COVID-19 yang kita laporkan semalam telah pun selamat tiba di tanah air awal pagi Sabtu semalam. Dan jemaah itu antara 96 rakyat Malaysia yang tiba di KLIA dengan menaiki sebuah pesawat sewa khas yang diselaraskan oleh Kementerian Luar. Ini laporan yang kami kongsikan bersertakan dengan kenyataan media yang dikongsikan oleh pihak Kementerian Luar semalam yang katanya menurut Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin, kesemua jemaah tabligh itu ditahan oleh pihak berkuasa India atas tuduhan penyalahgunaan visa lawatan sosial bagi menjalankan aktiviti keagamaan. Walau bagaimanapun, sebahagian besar telah menjalani proses perundangan dan dibebaskan daripada tuduhan tersebut. Jadi beliau merakamkan penghargaan kepada kerajaan India kerana telah memberi kerjasama sepenuhnya dan untuk bantuan yang telah pun dihulurkan ketika proses membawa pulang rakyat Malaysia ini. Dalam perkembangan sama juga, Syamuddin berterima kasih kepada seluruh ahli keluarga jemaah tabligh berkenaan kerana sabar menunggu isu tersebut diselesaikan. Dan ini beliau faham merupakan satu isu yang mendapat perhatian orang ramai kerana berlakunya isu visa dan juga proses yang agak rumit untuk membawa mereka pulang dan juga isu yang mereka terkandas di sana. Baik, kita ingin melihat sejak daripada pelaksanaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan sejak daripada 18 Mac lalu yang dikenakan di Malaysia ini, kita dapat menyaksikan pelbagai fasa-fasa telah pun dirangka oleh kerajaan. Terutamanya kalau kita melihat kepada PKP, pertama adalah PKP, kemudian disudi dengan PKP bersyarat, kemudian disudi dengan PKP pemulihan iaitu sehingga 31 Ogos ini. Dan kita dapat saksikan antara sektor-sektor utama ataupun antara
negara dari segi sektor yang sebelum ini hanya sektor yang berkepentingan saja dibenarkan beroperasi, namun melihat kepada fasa-fasa perubahan fasa daripada PKP pergi ke PKPB pergi ke PKPP ini, banyak industri-industri sepertinya industri ekonomi telah pun dibenarkan untuk beroperasi, dan ini satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Musabbah Mohamad yang mengatakan 3 sektor ekonomi negara iaitu sektor pembuatan, pembinaan dan juga pertanian yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 kini sudah pun beransur pulih. Dan beliau berkata walaupun sektor pembinaan swasta masih bergelut, tetapi kerja-kerja bagi projek kerajaan yang disambung semula telah membolehkan banyak syarikat pembinaan kembali beroperasi. Dan katanya sektor pelancongan dan lain sektor perkhidmatan termasuk perkhidmatan profesional dan sektor peruncitan mengalami kemerosotan yang amat teruk sepanjang tempoh pandemik berkenaan. Dan menurutnya walaupun sektor pelancongan domestik sudah menunjukkan sedikit pemulihan, tetapi disebabkan pelancongan luar negara masih belum dibuka, ia tidak dapat pulih sepenuhnya. Dan kata beliau kadar pengangguran bagi bulan Mei juga semakin menunjukkan pemulihan iaitu 5.3% di peringkat kebangsaan dan dijangka terus pulih bulan ini. Dan beliau yakin dengan prospek kemajuan di Sarawak serta kerjasama baik antara kerajaan negeri dan pusat akan membawa kepada pembangunan yang lebih besar. Dan kalau kita lihat kepada sektor ekonomi, satu berita baik bagi mereka yang bekerja di Singapura terutamanya, iaitu menjelang 10 Ogos nanti kita dapat saksikan ini merupakan pembukaan pintu sempadan kita yang pertama akan dilakukan, iaitu melibatkan antara Malaysia dan juga Singapura, tapi hanya tertakluk kepada mereka yang mempunyai pas pekerja dan sebagainya. Bagi mereka yang mempunyai urusan pekerjaan, urusan penting saja dibenarkan untuk melintasi pintu sempadan di Johor antara Malaysia dan juga di Singapura itu, Naila. Ya, sangat menarik apa yang dikongsikan beliau terutamanya berhubung dengan sektor pelancongan. Kita menjangkakan, kita lihat semakin ramai rakyat Malaysia dah mula belancong dalam negara itu, tetapi dalam masa yang sama beliau menjangkakan mungkin ambil masa sedikit untuk pulih betul-betul industri pelancongan negara kita, kerana melihat kepada industri pelancongan banyak bergantung juga kepada pelancong luar negara yang ketika ini kita masih lagi menutup pintu masuk negara itu kepada pelancong luar negara. Tetapi apa yang dikongsikan pula oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri semalam, katanya industri pelancongan sebenarnya pulih lebih awal berbanding apa yang dijangkakan. Ini antara faktornya kerana rakyat patuh SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Ini yang dikongsikan semalam. Katanya beliau rasa terkejut melihat sektor pelancongan tempatan ini semakin pulih berbanding dengan jangkaan. Menurutnya secara peribadi beliau menjangkakan sektor pelancongan domestik hanya akan kembali bangkit dalam bulan Disember. Namun sebaliknya ia berlaku lebih awal, dan antara faktor utama kejayaan itu adalah kerana Malaysia mempunyai rakyat yang benar-benar mematuhi SOP ditetapkan kerajaan. Itu adalah antara jaminan yang katanya kita memberanikan diri untuk bergerak di mana saja dan sama-samalah kita mainkan peranan untuk mempertahankan SOP kita. Saya kira betul sebenarnya apa yang dikatakan beliau, seimbangkan antara SOP, kepentingan penjagaan kesihatan itu, dalam masa yang sama kita pentingkan juga ekonomi dan untuk membangkitkan semula industri-industri yang teruk terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, terutamanya di Amerika Syarikat, di Eropah, mereka masih lagi bergelut dengan pembukaan semula, pemulihan semula ekonomi, tapi dalam masa yang sama mereka tak dapat nak seimbangkan dengan kepentingan penjagaan kesihatan. Seperti yang kita lihat di beberapa negeri di Amerika Syarikat, ada yang tergesa-gesa untuk membuka semula, memulihkan semula ekonomi, tetapi isu-isu yang sangat basic seperti pemakaian pelitup muka, penjarakan sosial itu dijadikan pertikaian politik, pendirian politik sama ada untuk memakai ataupun tidak dan sebagainya. Jadi itu antara kejayaan rakyat Malaysia yang kita dapat saksikan, pemulihan ekonomi itu dapat diseimbangkan dengan penjagaan kesihatan dan kita masih lagi berjaga-jaga. Nak bercakap mengenai keseimbangan, dalam kita ingin menjaga kepada tahap keselamatan kesihatan kita juga perlu merangka ataupun menjaga kita punya dari segi ekonomi kita supaya tidak berlaku kemenasiatan dan sebagainya. Dan di mana jika kita dengar sebelum ini pun Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menyatakan sekiranya negara terus mengekalkan PKP, iaitu negara mengalami kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit sehari sepanjang PKP, dan sehingga satu laporan ini dikeluarkan, kita nak recap semula, sehingga 1 Mei, daripada 18 Mac sehingga 1 Mei, negara kerugian 63 bilion, di mana sehari
perintah kawalan pergerakan itu dilakukan, iaitu menyaksikan tiadanya aktiviti ekonomi, hanya ekonomi yang penting saja dibenarkan beroperasi, negara kerugian 2.4 bilion. Dan itu disuarakan sendiri oleh Perdana Menteri melihat kepada tahap ataupun bagaimana kita ingin menyuburkan kembali ekonomi negara kita. Dan seterusnya satu laporan kita nak kongsikan juga di mana untuk kita memulihkan dan juga mengekalkan daya saing ekonomi pasca pandemik COVID-19, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyarankan rakyat supaya berbelanjalah untuk Malaysia. Dan beliau berkata pengguna perlu memastikan setiap perbelanjaan adalah lebih nilai untuk wang ke atas produk, termasuk produk tempatan yang berkualiti. Dan ini jelas beliau di mana dengan berbelanja, kesan penggandaan dalam ekonomi akan dapat dipertingkatkan, mewujudkan peluang pekerjaan dan seterusnya menambahkan hasil pendapatan negara. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menyatakan iaitu pandemik COVID-19 merupakan titik sukar dan mencabar buat negara yang turut menyaksikan hampir semua negara mengambil langkah berkurung dan terpaksa menutup sektor ekonomi masing-masing. Ini satu fenomena dikenali sebagai The Great Lockdown. Dan untuk mengekang dan juga memutuskan rantai penularan COVID-19, Malaysia telah pun menguatkuasakan PKP sejak 18 Mac lalu dan diteruskan kepada PKP bersyarat dan juga diteruskan kepada PKP pemulihan sehingga Ogos nanti. Dan itu melihat kepada strategi kerajaan untuk menyuburkan kembali sektor ekonomi di negara kita. Ya, dan banyak lagi laporan yang kita nak kongsikan dari astroawani.com, tapi kita perlu berhenti seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dengan pelbagai berita menarik dan apa berita yang menjadi tumpuan di astroawani.com. Tadi kami kongsikan tentang perkembangan COVID-19 dan juga mengenai pemulihan di ekonomi negara. Ini juga berita yang mendapat perhatian sejak kebelakangan ini, terutamanya pada Jumaat lalu kita menyaksikan 6 tahun sejak tragedi MH17 dan kita juga mendapatkan pandangan seseorang pakar pengerusi Kaukus Dewan Negara Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof tentang proses perbicaraan yang sedang berlangsung ketika ini yang dijalankan berdasarkan siasatan yang dijalankan oleh JIT Joint Investigation Team. Ini diketuai ataupun dipimpinkan oleh beberapa negara termasuklah negara Belanda. Tetapi apa yang disarankan beliau adalah kerajaan Malaysia disaran untuk memfalkan tuntutan di Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropah ECHR untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Rusia berhubung tragedi yang menimpa pesawat Malang Malaysia Airlines MH17 itu. Dan pengerusi Kaukus Dewan Negara Senator Muhammad Yusmadi Muhammad Yusof katanya kerajaan Malaysia bukan sahaja perlu menyertai tindakan undang-undang berkenaan, malah perlu mengambil peluang untuk menerajui kes tersebut. Katanya kerajaan Malaysia dilihat sebagai hanya mengikut following the lead tetapi tidak mengetuai ataupun memimpin siasatan ataupun proses perbicaraan untuk menegakkan keadilan itu. Ini kata beliau memandang kepada rakyat Malaysia yang turut terkorban, ada nyawa rakyat Malaysia yang turut terkorban dalam pesawat tersebut. Jadi ini harusnya menjadi katalis ataupun motivasi kepada kerajaan kita sendiri menerajui proses perbicaraan dan fail tuntutan terhadap mereka yang bertanggungjawab. Dan ini satu proses yang mungkin agak rumit kerana kita lihat bukan sahaja tragedi biasa-biasa tetapi terkait dengan desakan politik beberapa pihak juga dan juga berhubung rapat dengan isu-isu politik yang berlaku di Rusia dan juga Ukraine antara kedua negara itu. Jadi ini satu proses yang amat rumit tetapi ini satu pandangan yang mungkin tidak kita dengarkan sebelum ini di mana kita lihat proses perbicaraan yang sedang berlaku. Kerajaan Malaysia memang dilihat agak mengikut sahaja apa yang dijalankan oleh negara-negara lain yang turut bersama dalam JIT Joint Investigation Team itu. Betul, dan seterusnya kita ingin melihat kepada satu lagi berita yang memberi kesan kepada ekonomi di negara kita dan di mana jika kita dapat saksikan pada 15 Julai yang lalu Amerika Syarikat telah pun dilaporkan mengenakan sekatan ke atas produk pembuat sarung tangan getah terbesar di dunia iaitu syarikat Top Glove Corp Berhad pada hari Rabu yang lalu, dan di mana berdasarkan laman web rasmi Jabatan Kastam dan Perlindungan Sepadan CBP Amerika Syarikat, dua anak syarikat Top Glove iaitu Top Glove Sdn Bhd dan TG Medical Sdn Bhd
telah pun diletakkan dalam senarai sekatan walaupun tiada sebab dinyatakan. Tindakan itu dipercayai berpunca daripada dakwaan bahawa Top Glove menggunakan khidmat buruh paksa. Dan itu berita pada 16 Julai lalu, dan kita ingin melihat kepada apakah antara gerakan ataupun apakah antara inisiatif kerajaan sendiri untuk memohon kepada kedutaan Amerika Syarikat dari segi untuk berbincang dan sebagainya. Dan ini satu penjelasan daripada MITI, iaitu Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, di mana MITI akan berbincang bersama kedutaan Amerika Syarikat untuk melonggarkan sekatan ataupun untuk tidak menyekat lagi Top Glove untuk masuk ke Amerika Syarikat, dan di mana kerajaan katanya sedang mengadakan rundingan dengan kedutaan Amerika Syarikat di ibu negara berhubung sekatan oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP negara itu terhadap pengeluaran produk anak syarikat Top Glove dari Malaysia, dan katanya tindakan AS menyekat ekspor produk berkenaan adalah tidak wajar memandangkan syarikat bertaraf antarabangsa itu telah menyalur bantuan besar ketika dunia berperang dengan COVID-19, dan kata beliau rundingan itu juga bagi memastikan industri sarung tangan pakai buang itu tidak terjejas lebih-lebih lagi pada fasa pasca pandemik COVID-19. Dan untuk itu beliau katanya berharap pentadbiran Amerika Syarikat dapat memberikan keadilan kepada syarikat bertaraf antarabangsa ini yang telah memberikan bantuan yang besar ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP baru-baru ini. Dan kalau kita lihat kepada ini merupakan antara alat perubatan yang telah pun saya kira telah pun demand yang tinggi ketika pandemik COVID-19 melanda, dan di mana negara-negara yang terkesan teruk seperti di Eropah, di Itali dan sebagainya memerlukan bantuan-bantuan seperti sarung tangan, penutup muka dan sebagainya. Dan Top Glove dilihat sebagai antara syarikat yang telah pun bertanggungjawab untuk menghulurkan bantuan dan juga untuk menggandakan dari segi pengeluaran mereka untuk memenuhi segala demand di peringkat dunia. Dan saya kira melihat kepada keputusan ini, kerajaan masih lagi berbincang untuk tidak menyekat kemasukan Top Glove ini ke Amerika Syarikat itu. Ya, dalam masa yang sama, selain daripada usaha kerajaan sendiri, Top Glove juga sedang berurusan dengan pihak Kastam Amerika Syarikat bagi memperjelaskan dakwaan berhubung isu buruh paksa yang dilontarkan sehingga mengakibatkan syarikat antarabangsa itu diletakkan dalam senarai sekatan. Tiada sebab yang rasmi yang telah pun diberikan oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat, tetapi ia dipercayai berhubung daripada dakwaan beberapa media antarabangsa sebelum ini melaporkan dakwaan menggunakan khidmat buruh paksa dalam kilang-kilang Top Glove ini. Dan mungkin siasatan lebih lanjut akan dijalankan sama ada isu ataupun dakwaan ini benar ataupun tidak, tetapi dalam masa yang sama ini harus menjadi peringatan buat negara kita sendiri, sementara kita kecoh tentang isu-isu pekerja asing dan sebagainya, dakwaan yang dikeluarkan oleh pihak mereka. Ini satu isu yang kita tak boleh lagi abaikan. Kita lihat kalau mungkin selain daripada aspek kemanusiaan, aspek kebajikan pekerja, tetapi kita lihat ia juga mendatangkan masalah-masalah ekonomi seperti yang kita saksikan ini. Dakwaan media berhubung dengan buruh paksa boleh mendatangkan isu yang amat besar sehingga kan barang-barang Top Glove ini dikenakan sekatan Amerika Syarikat, iaitu antara pasaran yang terbesar ketika ini untuk menghantarkan sarung tangan. Jadi isu-isu buruh paksa, isu pekerja asing dan kebajikan itu bukan saja kita boleh lihat daripada aspek kemanusiaan, tetapi daripada aspek ekonomi juga amat penting dan kita tak boleh lagi nak abaikan perkara tersebut. Dan sebelum kita akhiri awal ini pagi, kita beralih sedikitlah daripada isu politik, isu serius, isu perdagangan antarabangsa. Ini satu berita yang agak menarik yang kita harap mungkin tak berlaku di sini kepada Jangan kita jatuh. sendiri. Jangan jatuh. Ini cerita yang agak kelakar lah. Hafizi, mungkin Hafizi nak kongsikan. Okey, ini cerita yang kita nak kongsikan, iaitu penyampai berita di Ukraine yang bernama Marika Padalko berdepan situasi agak memalukan apabila gigi harapannya tercabut ketika siaran langsung berita. Kita saksikan sekejap. Ini merupakan klip videonya. Alamak. Baik, ini kita nak memetik laporan daripada BBC. Situasi itu bagaimanapun dikawal dengan penuh profesional apabila Marika meletakkan gigi yang tercabut di dalam tangan
tanpa berhenti membaca berita. Itu katanya, kalau kita lihat sejujurnya, saya ingat penonton tidak akan perasan dengan insiden itu. Tetapi ia meleset apabila para penonton cukup memberi perhatian. Itu tulis Marika yang turut memuat naik video itu di akaun Instagram miliknya. Ya. Dan nampaknya walaupun dalam keadaan situasi yang mencemaskan, malukan itu, tapi dari segi profesional beliau handle segala situasi itu nampaknya pada tahap yang tinggi. Kerana walaupun berdepan dengan situasi yang kita katakan tadi memalukan dan sebagainya, namun karier ataupun pekerjaan hakiki beliau untuk membaca berita, menghabiskan melaporkan berita itu masih lagi diteruskan beliau itu sendiri. Ya, dan kita pun tidak terasing daripada situasi yang begitu mencemaskan juga. Tetapi itulah yang pentingnya, kita teruskan dengan laporan itu secara profesional walaupun apa-apa situasi yang berlaku itu. Dan anda boleh saksikan laporan dan video itu di astroawani.com. Kita perlu akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizul Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.